Okey. Ada Assalamualaikum macam pelapung warahmatullahi dah ni. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula dah, kita mula. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton dan mati sekalian, alhamdulillah kita jumpa tiap malam. Syamsul dengan Profesor kita sejak 18 hari bulan Mac. Sejak 18 hari bulan Mac when it was declared tu ada PKP, kita bermula sampai hari ni. Sampai hari ni alhamdulillah 2 bulan tuan-tuan dan puan. Setiap malam alhamdulillah satu hari dalam 4-5 kali kita bertemu dengan tuan-tuan puan. Petang tadi tuan-tuan kita bertemu pukul 5 tadi dengan seorang yang namanya Ustaz Ahmad Kecil. Masya-Allah, bagus tuan-tuan, bagus. Sungguh-sungguh bagus. Alhamdulillah. Dan dia hit pun antara yang paling ramai lah di sebelah siang tadi. Dan alhamdulillah tuan-tuan malam ini kita ada program dan besok pun kita ada program pagi, ada kuliah subuhnya. Lepas tu kita ada dalam tausiah zuhur. Lepas tu pukul 5 memang kita ada program forum pukul 5 dan satu lagi forum pukul 10 ini, alhamdulillah. Kali ini tuan-tuan puan kita bawakan tuan-tuan puan personality yang hebat lah tuan-tuan siapa tak kenal orang ni, siapa tak kenal. Kalau tuan mengikuti sikit-sikit sama ada perkembangan agama, gerakan-gerakan Islam misalnya, ayah-andanya terlibat langsung dengan gerakan Islam, gerakan-gerakan masyarakat tuan-tuan dan puan, dan sekarang ni tertumpu di bahagian perniagaan pula. Lepas tu dalam bidang akademia, di universiti menjadi profesor universiti, orang mesti kenal iaitu Profesor tuan-tuan Zainul Fitri. Profesor Zainul Fitri sahabat saya dah lama tuan-tuan, lama dah. Tuan-tuan ingat ada satu pertubuhan namanya Jati, JATI. Saya yang pertamanya mengepalainya, kemudian turun-menurun sampailah beliau mengepalainya insya-Allah. Dan ada beberapa pertubuhan yang lain yang saya terlibat bersama dengan beliau. Kebanyakan pertubuhan ini tuan-tuan asasnya Islam, asasnya masyarakat Melayu, asasnya bagaimana kita nak menunjangi Islam Melayu untuk membangun negara ini menjadi negara yang sihat, yang aman, yang damai insya-Allah. Dan sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita cita-cita kami. Yang kedua tuan-tuan dan puan ialah Samsul Debat. Ini semua orang tahu. Saya baru cerita dengan dia, tidak COVID-19 dia kata, dia balik sampai rumah pukul 2, balik sampai rumah pukul 3, tertidur dalam kereta dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan. Dia muda lagi. Semua depan saya ni muda tuan-tuan. Yang otai ni saya. Orang ni muda-muda belaka. Jadi alhamdulillah. Kita nak share pengalaman orang muda, cantum sikit dengan pengalaman saya pada malam ini. Jadi inilah tuan-tuan cerita pengalaman-pengalaman, ilmu dan pengalaman. Nak ilmu, kita ada profesor. Nak ilmu dan pengalaman, kita ada Syamsul. Nak pengalaman, saya kat sini. Jadi bolehlah kita campur-campur tuan-tuan dan puan. Okey, kita nak mula tuan-tuan dan puan. Kita nak mula dengan profesor dulu. Profesor Zainul Fitri dapat menerangkan. Kalau misalnya Profesor, kita punya tajuk ni Ramadan, adat versus istiadat. Adat lawan dengan ibadat. Adat lawan dengan ibadat. Adat lawan dengan ibadat. Kalau kita nak memulakan, katakanlah dalam 3-4 minit sebagai mukadimah, daripada situ nanti kita proceed perbincangan kita ni, macam mana yang sebaiknya agak mukadimahkan kalau tajuknya Ramadan, (2) adat versus ibadat. Sila Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Hassan kerana menjemput saya ni. Maaflah kerana terlewat kerana saya ada acara keluarga. Dan juga saya mengalu-alukan sahabat saya Ustaz Samsul Debat kan. Saya tengok dekat YouTube dan dia sungguhlah hebat, memang hebat. Cakap Minang memang bagus. Saya pun orang Minang juga. Jadi bila cakap pasal saya pun orang Minang. Jadi kalau kita cakap adat dengan ibadat ni, kalau orang Minang dia ada bidalan Minang ni, dia katanya adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Ya. Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi adat kalau dalam suku kaum Minang ni,
adat itu tak boleh lari daripada hukum syarak yang bersendikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh lari. Kalau dia lari, dia tak, dalam orang Minang lah, adat ni tak boleh pakai. Jadi kerana dia harus bersusul galur dengan ibadah. Jadi saya diajar oleh ayah saya. Kalau adat tu melanggar daripada tuntutan agama, maka kita harus mengenepikan adat tu. Macam for example, contohlah kadang-kadang kita cerita pasal orang kahwin. Bila kahwin tu, soal kahwin ni memang pakarnya Ustaz Samsul lah kan. Pakar. Sebab saya dengar selalu debat tentang kehidupan seorang isteri, kehidupan seorang lelaki, suami, semua-semualah saya dengar. Kadang-kadang saya ambil juga tips daripada Ustaz Samsul ni. Jadi bila bersoal kahwin ni, kadang keutamaan itu lebih kepada walimatul urus tu, yang besar-besar. Tapi yang menjadi hukum dan tuntutan Islam tu adalah nikah. Jadi dia ada pertumbungan antara hukum yang diharuskan dan diwajibkan dengan perayaan yang besar-besaran sampai melimpah ruah. Jadi bila kita bercerita tentang perkara itu, maka kita harus melihat semula, adakah mereka lakukan ini kerana adat istiadat yang telah turun-menurun daripada nenek moyang, ataupun ianya ibadah. Jika ia melanggar daripada tuntutan, di mana tuntutan Islam kata janganlah kau membazir ini adalah tak elok kan. Jadi kalau kita melanggar perkara itu, bermakna kita tak ikut tuntutan agama ni. Betul? Ya, betul. Jadi saya merasakan bahawa dalam ibadah kita sebagai orang Islam, apabila kita nak memilih adat itu mestilah berlandaskan dan berpaksikan dengan agama. Tak boleh. Kita tak boleh ada banyak sangat adat yang kita tengok Kadang-kadang kalau kita tengok adat-adat di negara luar, kan, memuja dia orang Islam tapi dia puja laut. Orang Islam tapi dia pakai benda yang pelik-pelik. Quran ajar menggunakan Quran untuk menyembuhkan penyakit, dia gunakan benda-benda yang pelik-pelik. Jadi dia banyak benda yang macam contoh lagi dalam bulan Ramadan. Selalunya dalam Ramadan apa? Kita ni diminta oleh kita ikut sunnah Rasulullah makan kurma, benda yang ringan-ringan dahulu kan, sebelum kita mengerjakan solat maghrib ya. Tetapi kita tengok adat orang Melayu ni, lagi memboli bagai narak, segalanya boleh. Kalau pergi ke pasar malam ni, ini PKP tak ada pasar malam, tak apa. Tapi kalau tak ada PKP, Datuk akan tengok orang memboli ni. Masya Allah. Macam rasa nak buat kenduri. Makan tu. Akhirannya makan ini tak habis. Bila tak habis, dia jadi pembaziran. Pembaziran bukan tuntutan Islam. Bukan ibadah. Kan jadi perkara itu menjadi kepelikan lah, kerosakan kepada kehidupan manusia. Lagi satu kan, kita pergi ke bila Ramadan dia, kita banyak kita pergi sembahyang masjid penuh. Masjid hari pertama penuh, hari kedua penuh tarawih, hari ketiga penuh, naik hari 10 hari tak ada orang dah. Orang tak ada dah. Ni sekarang ni kita agak rasa rindu kerana kita tak pergi ke masjid. Jadi kadang-kadang saya lihat bahawa sembahyang tarawih itu macam dibudayakan. Walhal ia adalah ibadah
yang dibuat Hilang pada lagi. bulan Ramadan. Jadi bagi saya itulah intipatinya Datuk pada mulanya. Okey. Jadi saya Okey, berhenti okey. dulu kat sini. Okey, terima kasih. Terima kasih Profesor. Maknanya Profesor telah melihat tentang adat versus ibadat ini dalam satu konteks yang agak global begitu. Dan juga disentuhnya tadi bila dah global tentang apa dia adat, apa dia ibadat dan sebagainya, dan adat dalam konteks orang Minangkabau misalnya. Orang Negeri Sembilan yang ada keturunan dengan Minangkabau, dia adat ni bersendikan kepada agama dan agama tu bersendikan kepada kitab. Jadi maknanya dia tidak boleh lari. Kalau sendinya tidak ada, maka adat itu pun tidak dapat dipakai oleh masyarakat. Okey, satu itu. Yang kedua, bila disebut tentang Ramadan, banyak profesor menerangkan tentang pembaziran. Kita beli makanan waktu kita lapar. 2 jam sebelum kita berbuka, sejam sebelum kita berbuka, kita beli. Ketika itu ialah kemuncak kelaparan. Tengok ini ndak. Tuan-tuan, mari kita jengah rumah setiap orang Islam. Mari kita jengah dia punya tong sampah. Tong sampah yang di dapur tu ada 2. Tong sampah besar kat luar, tong sampah di dapur. Sebelum pergi tong sampah besar. Saya terlalu yakin berapa kilo nasi, berapa kilo roti, berapa kilo kuah, berapa kilo sayur yang sudah dimasukkan. Besok pagi tuan-tuan tengok berapa banyak. Inilah pembaziran. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Tuan-tuan, membazir itu syaitan. Jadi sebab itu dekat situ nampaknya bertembung tu di antara adat dengan ibadat. Okey, kita nak pergi kepada Samsul hilang tuan-tuan. Hilang daripada radar sementara ni. Agaknya cuaca kurang baik tuan-tuan. Mungkin ada hujan, mungkin ada gunung ganang atau bukit bukau yang menyebabkan kita terpisah. Internet pun agaknya terganggu di situ. Tapi apapun sementara menunggu ni saya cuba dengan profesor dulu tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi profesor, berdasarkan kepada apa yang didefinisikan tadi, the operational definition tentang adat dan versus ibadat ini, kalau kita nak khususkan kepada Ramadan ni. Okey. Kalau kita tengok Ramadan ni, dia ada dua jenis manusia yang menghayati Ramadan. Satu manusia yang menghayati Ramadan ini adalah perlakuan turun-temurun. Tengok mak dia berpuasa, datuk dia berpuasa cara itu, dia pun berpuasa cara itu. Cara itulah. Maknanya cara itu tuan-tuan dan puan, cara yang terpisah daripada berpuasa mengikut aturan-aturan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ini ikut mak dan ayah saja. Mungkin ada kaitan dengan Sunnah tapi tak berapa jelas. Lebih kepada ikut mak dan ayah. Kalau mak dan ayah banyak tidur, dia pun banyak tidur. Mak ayah dalam Ramadan ni banyak berborak, dia pun banyak berborak. Mak dan ayah puasa-puasa juga, tak semayang juga, dia pun puasa juga, tak semayang juga. Mak ayah asyik berborak. Orang cerita orang itu, cerita orang ini, cerita orang itu, cerita orang ini. Asal petang aja sebelum berbuka, pukul 3 tuan-tuan, duduk dekat pancin dekat rumah sampai pukul 5.30 untuk pergi masak berbuka. Cerita. Itu tuan-tuan, itu masuk dalam bidang adat. Yang ibadatnya insya-Allah tuan-tuan, kita akan tengok konten ibadah ni. Dah timbul dah tuan-tuan. Dah keluar daripada orbit tadi, dah masuk orbit balik. Jadi dah keluar daripada gua. Dah keluar gua. Ini macam bukan gua Hira ni, dia kan bukan Hira tuan-tuan. Jadi tuan-tuan apa ni? Untuk Syamsul kalau dapat ulas sikit. Tadi profesor kalau didengar tak dengar tadi dah mengulas tentang global, cerita tentang adat versus ibadat, dan dia pergi kepada yang Ramadan. Tadi tumpuannya kepada yang membazir tak membazir. Tapi yang kalau misalnya Syamsul dapat ulas sikit lagi dalam konteks Ramadan ni, apa yang adat, apa yang ibadat. Dan kita nak tengok yang mana tuan-tuan, yang mana aliran yang sama antara adat dengan ibadat, dan yang mana pula aliran yang nampak sikit ada pertentangan antara adat dan ibadat. Dari segi perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Sama ada perlakuan menyebut sebutan-sebutan, ada perlakuan-perlakuan menyebut perbuatan yang kita lakukan dalam musim kita berpuasa selama 30 hari ini. Sila, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Haji Hassan Ali, begitu juga dengan Prof. Terima kasih banyak
kerana malam ini telah pun menyelesaikan tugas saya dengan cukup baik sekali. Jadi saya cuma tambah sikit-sikit je lah kan. Betul lah tu kan, orang yang boleh cerita lah tentang macam mana adat Minang dan sebagainya, hebat lah tu. Tetapi kalau boleh saya kita bawa dalam satu dimensi yang lain sikit, iaitu mungkin adat ni mungkin orang mungkin complicated, orang akan fikir adat macam ni. Sebab adat ni merupakan satu bentuk kelaziman yang mana aneka kelaziman mungkin berbeza daripada tempat, daripada gagasan kebudayaan di satu tempat dengan tempat, kemudian masyarakat dengan masyarakat, mungkin negeri dengan negeri ada perbezaan. Walaupun dia tak jauh tetapi dia menembakkan perbezaan. Tetapi apabila melihat kepada ibadah, sepatutnya dia menjadi satu asas untuk menyatukan persefahaman dan kefahaman tentang agama. Dan bila kita lihat apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita, mungkin kelaziman yang sepatutnya kita fokus pada hari ini adalah kelaziman yang mungkin telah berlaku daripada dulu sampai sekarang, iaitu daripada aspek mungkin melihat pada diri sendiri, diri individu tu. Contoh, dia dah biasa dah berpuasa macam tu. Jadi dia kata sampailah satu tahap, bila masuk pada tahun ini, dia masih lagi macam tu. Bila sampai pada PKP, baru dia kelang kabut nak mencari Ramadan yang sebenarnya apabila dia berada di rumah. Selama ni dia puasa, dia sekadar puasa mungkin. Dia dah biasa puasa je. So maknanya dia dah menjadi satu adat puasa tu. Dia kata kenapa puasa? Kadang-kadang dia pun tak tahu kenapa dia puasa. Dan dia boleh cakap, dah orang lain puasa, takkan aku tak puasa. Jadi benda tu juga menjadi adat, satu bentuk adat juga. Dan satu perspektif juga, bila sampai satu tahap, dia mula melazimkan satu perkara yang memang dibuat oleh orang dulu tanpa dia faham pun. Kenapa? Itu sebabnya bila beliau bersolat tarawih macam dulu di masjid, sembahyang di surau, akhirnya dia tak tahu yang mana sunat, yang mana wajib, dan akhirnya yang sunat itu dah jadi macam budaya. Dia marah dia, kenapa tak macam ni? Sebab bila imam lupa baca ayat, subhanallah, itu sembahyang sunat je. Sembahyang sunat je. Kan? Jadi makna kata, benda tu dia dah, sebab satu perkara saya setuju, itu sebabnya Datuk Hassan Ali buat program macam ni, sebab nak dedahkan kita satu perkara yang paling penting sekali, baik dari bab adat, baik dari bab ibadat, yang paling penting sekali, nak capai kesempurnaan ibadat, nombor satu sekali adalah ilmu. Jadi itu paling penting sekali, supaya nak membezakan. Jadi pada kali ini, bila tiba-tiba mulai 18 Mac, tiba-tiba 18 Mac datang, wujud BNP, pada ketika itulah, termasuklah Samsul Debat ni baru tahu betapa azabnya ceramah depan handphone ni. Tanpa audience kan, baru tahu. Saya share dengan rakan-rakan yang lain, kebanyakannya jadi nak menghabiskan 10 minit tu pun payah betul rasanya. Tapi disebabkan dah tak biasa keadaan macam tu, kita perlu melazimkan dia begitu. Jadi alhamdulillah, new normal yang baik yang kita ada hari ini adalah andai kata selepas ini kita tidak perlu menunggu lagi dah jemputan-jemputan ceramah di luar, tapi kita boleh offer ilmu ni secara global kepada rakan-rakan kita, baik dalam negara, luar negara, itu boleh ikut. Jadi adat yang ini saya rasa yang mungkin kita perlu lihat juga. Benda yang orang kata, kadang-kadang bila kita berubah daripada adat kebiasaan, ada orang sebut kau buang tabiat ke apa, tapi kita tukar. Kita bukan buang tabiat, tapi nak buang tabiat lama, ganti dengan tabiat baru yang lebih baik. Jadi makna kata, adat-adat mungkin adalah kita akan tengok contohnya, kalau tak ada baju raya, tak raya. Itu adat. Kan? Sedangkan apa Nabi ajar? Nabi ajar, pakailah pakaian yang paling baru yang kau ada. Nabi kata. Jadi kadang dari segi adat, macam mana nak tak beraya tu? Kan? Kalau kita tak boleh nak ziarah menziarahi. Sedangkan dia poin yang paling besar adalah silaturahim. Bagaimana cara sekalipun, melalui perhubungan telefon, StreamYard, Zoom, Google Meeting, Webex dan sebagainya, yang penting sekali hubungan ukhuwah itu kita rapatkan, mesra-mesrakan dan tolak segala perbezaan. Mudah-mudahan penyatuan itu membawa keadaan lebih baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, daripada tuan-tuan dan puan daripada permulaan muqaddimah tadi, Syamsul telah kembangkan lagi tuan-tuan. Kembangkan lagi dalam realiti
Tetapi boleh lagi realiti kepada realiti yang kita akan kopak, kita akan tengok satu persatu selepas ini. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sudah ada tuan-tuan dan puan, kata orang dia punya plot. Plot tu maknanya kaitan antara mukadimah tadi dengan apa yang diterangkan pula oleh Syamsul, saya rasa cantik. Okey, yang ketiga ni yang saya nak tanyakan dalam pusingan yang kedua ni kepada profesor ya. Salah satu daripadanya adat istiadat ini ialah tadi ilmu, tapi ilmu ni saya nak tangguhkan dulu. Soal preparation Sebab kita persediaan kita. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preparationnya tuan-tuan 11 bulan sebelum datangnya Ramadan. 11 bulan. Atau juga disebut dalam hadis preparationnya yang nampak intens. The intensity of preparation tu bermula daripada Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sebab itu doanya tuan-tuan, kita nakkan Rajab, nakkan datang Sya'ban dan ditemukan kita dengan Ramadan. Itu dia punya doa. Mana-mana masjid pun akan baca surah itu. Maknanya, kalau kita tengok dari segi preparation, the mental preparation, the physical preparation, and then also the spiritual preparation. Awal-awal lagi. Dalam konteks Nabi, dia mengajar 11 bulan sebelum datangnya Ramadan, itu adalah preparation. Dalam hadis-hadis disebutkan intensity ialah Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Kemuncaknya tuan-tuan ialah Ramadan. Kemuncaknya Ramadan. Ada hadis mengatakan Rejab itu ialah kita menanam biji benih. Sya'ban itu pokoknya dah besar, kita purun pokok itu, kita baja pokok itu, kita tahu insektisida dan sebagainya. Masuk saja bulan Ramadan, masa menuai tuan-tuan. Menuai buah yang paling cantik, padi yang paling cantik, gandum yang paling cantik, durian yang paling cantik dan sebagainya tuan-tuan. Jadi dalam konteks ini, preparation ini, macam mana kalau yang adat? Adat ni tak banyak preparation. Kita tengok mak kita buat, bapak kita buat. Macam Syamsul kata tadi, aku puasa kan orang lain berpuasa. Preparationnya begitu saja. Tuan-tuan lagi-pun ibadat puasa ni kita dengan Allah. Dia puasa pun kita tak tahu, dia tak puasa pun kita tak tahu. Sila Profesor. Baik, kalau kita tengok daripada sudut adat kembali kepada adat ni. Adat ni adalah perbuatan manusia yang dibuat kelaziman setiap hari, setiap tahun, setiap bulan. Akhirnya dia menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kebudayaan pada kehidupan manusia. Kepada kita lah ya. Jadi dia bergantung kepada angle lah. Kita tengok adat ni dari sudut positif lah. Contoh positif. Kalau ibunya berpuasa, bapaknya berpuasa dalam bulan Rejab dan Sya'ban dan mengajak anak-anaknya berpuasa bersama dan juga membaca Al-Quran bersama, bersemayam berjemaah bersama, maka dia akan menjadi adat budaya yang dilangsungkan berpanjangan. Sampai besar anak itu pun, bila dia kahwin nanti, dia akan ikut budaya yang sama. Jadi budaya yang sama dan adat yang sama. Jadi preparation itu adalah datang daripada keluarga. Ketua keluarga itulah yang sebenarnya membina budaya adat budaya di dalam family itu. Kalau dia memilih adat budayanya songsang, maka songsanglah kehidupannya. Ya. Sehinggalah sampai bulan Ramadan pun songsang juga. Ya. Kalau budayanya itu dibina atas landasan agama, maka kehidupan keluarga itu akan mengikuti cara tersebut. Saya ada satu keluarga kawan saya ni. Budaya dia adalah membaca Al-Quran daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru. Contoh ya. Daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, dia ada anak 3 orang. Anak lelaki, anak perempuan. Dia drive, dia baca ayat 1, kemudian disambung oleh ibunya, kemudian disambung oleh anak-anaknya sampai ke Kota Baru. Jadi sahabat saya sendiri ni, jadi budaya itu dibuat dari setiap perjalanan yang dilakukan oleh beliau, sama ada membawa anak-anak keluarga ni berkelah ke apa, itulah budaya yang dalam kereta. Membaca Al-Quran bersama-sama sampai ke destinasi yang dituju. Hari demi hari anak itu membesar dan berkahwin. Dan anak ini membawa budaya yang sama di dalam keluarganya. Ini adat, ini budaya ya. Tetapi adat budaya yang berlandaskan dengan hukum, syarak dan kitabullah. Yang cantik lah. Adat yang dibina dan yang cantik. Jadi sebenarnya kita inilah manusia insan kita ni sebenarnya bertanggungjawab dalam membina adat tersebut.
bertanggungjawab dalam membina budaya tersebut. Kalau kita orang Islam, kita nak tengok adat itu berlandaskan dengan Al-Quran, maka kita sebagai ketua keluarga yang mesti membina adat tersebut dalam keluarga kita. Kalau kita tidak buat dalam keluarga kita, sampai sudahlah, betul? Tak kita tumput adat tu, ya. Buatlah mak semayang sendiri, bapa semayang sendiri, anak tengok iPad. Ada. Anak tengok iPad tu. Bapa semayang. Allahu Akbar. Anak tengok iPad. Allah. Anak buat live. Anak buat live. Allahu Akbar. Anak buat TikTok. Kesana, kesini. Kesana, kesini. Jadi itu dah jadi budaya. Kalau kita tidak mengekang budaya tersebut, maka mereka ini akan membawa budaya-budaya ni pada zaman-zaman mereka akan datang. Nak salah siapa? Nak salah siapa? Nak salah kerajaan? Nak salah orang? Salah diri sendirilah. Dah lah, salah keluarga lah. Kan? Diri sendiri kena salah tak boleh salah orang lain. Itu aja. Alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Tuan-tuan, maknanya dekat sini yang ditekankan sangat ialah keluarga, tuan-tuan. Preparation. Saya sebenarnya bila berceramah depan orang, saya gemetar sikit, tapi dengan Datuk Samsul ni kena depan 2 orang je, saya tak risaulah. Gemetar tu kurang. Tapi Ustaz Samsul lain. Ustaz Samsul dia ramai orang kan. Ramai orang biasa. Jadi bila bercakap dengan 2 orang, 3 orang je, dia rasa pelik sikit lah. Tapi this is the new normalities, Ustaz. Betul. The new normalities. But again, I said, the new normalities must be defined by us, not by the Western terminology. New normalities is tajdid. Tajdid penghijrahan itu harus kita memberikan definisinya. Alhamdulillah. Very good. Okay, kita nak pindah kepada Samsul. Samsul, tadi disebut tentang keluarga ni. Keluarga ni, tuan-tuan, yang menentukan sama ada anak-anak kita, cucu-cicit kita akan melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh agama, iaitu ibadat, atau perkara-perkara yang diizinkan oleh adat, dan pada masa yang sama mungkin adat yang diizinkan itu tidak bercanggah dengan agama, tetapi dia merupakan peripheral kepada the real content of ibadat yang kita kendaki dalam Ramadan. Contoh konten dia, tuan-tuan dan puan, ada dia punya ibadatnya dalam Ramadan ni. Kalau tuan-tuan buka buku di mana-mana pun, yang pertama sekali disebut, tuan-tuan dan puan, ialah dan satu daripada kontennya bacaan Quran. Macam tadi, perjalanan dari Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru, Quran. Bapa baca, isteri baca, baca, anak baca. Saya, tuan-tuan, ingatkan saya dalam masa 2-3 minggu yang lepas, saya tengok ada satu keluarga. Keluarga ni, tuan-tuan, naik macam family car lah. MPV, family begitu kan. Masya Allah, tuan-tuan. Sambil berjalan ni, ayahnya memulakan dulu, tuan-tuan. Bertaranum. Habis dia baca, awalnya dia baca, disebut anak. Ahmad, teruskan. Jadi Ahmad ni teruskan. Tanpa melihat Quran, tuan-tuan, semuanya dalam hafazan saja. Habis, bapak dia lagi. Lepas tu, Abdul Aziz turunkan. Sampai isteri dia, anak dara dia, perempuan dia tunjukkan, meneruskan. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah perjalanan yang diberkati. Ditakdirkan kata, kalau lori langgar dia pun, dia mati dengan Al-Quran ditatang di mulut, di lidah mereka, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, ini kalau dapat, apa yang berlaku kereta tadi, apa yang berlaku yang Profesor sebut, dilakukan dalam bulan Ramadan ni. Tapi saya nak sebut, Samsul, beberapa orang telefon saya. Bila saya ke udara sejak 18 hari bulan Mac, sampai sekarang ni dah 2 bulan, tuan-tuan. Dekat-dekat 200 program, 150 program, tuan-tuan dan puan. Ada orang telefon, ada orang tahu mesej. Doktor, sebutkan doktor. Sampai sekarang rumah saya ada tu hari yang ke-12. Rumah saya tak ada tarawih, doktor. Suami saya tidak ke depan mengimam. Anak nombor 1 tidak ke depan mengimam. Saya tak tahu mereka dalam bilik semayang atau tidak semayang tarawih. Rumah saya tak ada baca tadarus. Tak ada tadarus, doktor. Ini konten tadarus, konten tadi, tuan-tuan, tarawih adalah konten untuk kita mengisi
sebagai ibadat dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan dan puan, oleh kerana adat ini bukan adat yang kita faham yang didefinisikan tadi. Oleh kerana penerusan daripada cara kehidupan, culture, subculture begitu, maka tuan-tuan begitulah sampai akhir bertemu dengan Allah. Umur 70, 80 pun begitulah caranya turun-penurun kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Syamsul, macam mana nak ulas yang tentang itu? Jadi pertama minta maaf banyak, line dekat rumah saya ni memang teruk sikit. Tak apa. Boleh dengar. Tapi boleh bila kita melihat daripada, saya setuju tadi apa yang Datuk dalam soalan Datuk pun sebenarnya dah bagi gambaran macam mana penerusan. Dan saya setuju juga yang Prof cakap tadi, itu segi culture, macam mana siapa nak mulakan, siapa yang nak buat, kan? Sebenarnya tu yang kata tadi, kelaziman yang diteruskan ini, mungkin itulah yang disebut betul kan, yang biasakan yang betul, kan? Daripada dulu dia mungkin buat, dan sebenarnya secara tak langsung ayahanda dan bonda selaku tunggak keluarga sebenarnya dia tak sedar apabila dia meletakkan satu asas dalam rumah itu, dan diteruskan mak kata Prof tadi, bila dah mungkin mungkin mak ayah dah tak ada, dah masuk dalam kubur dah, tapi anak hanya kita kahwin dia apa yang besok pagi kita solat subuh berjemaah, tiba-tiba je bang, kenapa? Tinggal arwah dulu, tak pernah tinggal solat berjemaah. Secara tak langsung ini saham akhirat sebenarnya. Ini saham tanpa sedar kita dah didik anak-anak kita, dia buat sebab kita ajar dia. Dan begitu juga tadi saya setuju juga tentang new normal kita yang create, kita set, tetapi dan kita kena tengok bukan semua new normal yang boleh kita adapt. Sebabnya dalam tempoh tarawih, dalam tempoh kita ni beribadah, dalam tempoh kita bertadarus, kita akan tengok macam mana keadaan yang biasanya dibuat oleh mereka sebelum ni. Paling penting tu sebab kita ni, kita cerita malam ni adat versus ibadat. Jadi macam mana nak capai kesempurnaan ibadah? Ada 4 cara nak capai kesempurnaan ibadah. Dalam 4 ini, nombor 1 sekali adalah mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut saja, ikut buta je. Ikut adalah betul tak betul, nasib lah. Pergi semayang pun ikut-ikut. Jadi tu saya tanya, macam mana nak tarawih? Dia kata, saya tak tahu yang menjerit selepas bagi salam tu, tak tahu baca apa lepas tarawih. Sebab dia tak tahu. Sebab dia tahu apa benarnya. Apa benda? Sedangkan kita berselawat, beristighfar, malahan ada orang pada bulan Ramadan tarawih penuh. Tapi sebenarnya ada. Dan begitu juga dengan tadarus. Dia nak mengaji. Dia tak pandai, tapi dia kata apalah, dia kata saya dapat join grup terus tapi saya duduk tepi, jadilah dia kata sebab saya baca merangkak, orang lain baca bersila merangkak pula kan, tapi tak apalah. Tandanya dia kata dia nak duduk tepi dulu, dapat pahala juga, tak apa, tak ada masalah untuk permulaan. Tapi dah 5 tahun dia duduk kat tepi, dia tak mengaji juga. Kan tiap tahun dia duduk kat tepi ngikut macam tu. Jadi makna kata ilmu tu kena cari juga. Jadi dah tahu kita tak pandai. Maknanya kata, macam Datuk sebut tadi, kita tanam benih, kan, kita siram pada bulan Rajab, Syaban, bulan Ramadan jadi. Tapi isu dia sekarang, dah berapa kali dah Rajab, Syaban, Ramadan tu. Jadi patutnya, dia bukan siram lagi dah. Dia dah kepala, dia kena bagi cantik, nak pasang burung, macam tu. Dia kena ubah, dia boleh perspektif dia, masih lagi nak belajar lagi. Patutnya, tak apa, pada orang yang betul-betul tak tahu, dia berada berzaman gelap dia, tak ada masalah dia belajar. Maka duduk dalam grup tadarus, kita tengok macam mana ada setengah-setengah organisasi, termasuk keluarga sendiri. Kamu baca juzuk 1, kamu baca juzuk 2, kamu baca juzuk 3. Kan sampai 1, 2 mula, macam langau baca. Sudah, alhamdulillah, dapat juga kita rakam, dia kata. Sedangkan konsep tadarus tu kan itu. Konsep tadarus adalah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Tapi disebabkan adat tadi, mereka kejar juga khatam tu. Kejar khatam tu. Sebab kalau tidak kan tak ada tulis. Dia kata. Jadi ini benda. Yang pertama mesti ilmu. Ilmu. Yang kedua, mencapai kesempurnaan ibadah, kita mesti ada dalam hati kita ikhlas. Kenapa sembahyang tarawih? Dah semua pergi, aku pergi lah. Kan? Kenapa kamu tarawih? Sebab awal-awal ni memang kena pergi. Sebab ada hadis-hadis tu, sedang hadis palsu tu. Hadis tu kalau pergi awal-awal ni,
dosa kita clear, dia kata macam tu. Sedangkan itu hadis palsu kan. Sedangkan ada yang lebih besar Allah Ta'ala nak bagi kita, dia pandang yang malam pertama kedua. Itu yang imam malam pertama tu, imam tak ada parking punya ramai orang. Sebab adatnya malam first kena pergi. Masuk malam ke-15, kalau lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Allahu Akbar. Puji dahsyat kan. Dalam masjid imam boleh parking. Macam sekarang ni lah, memang boleh parking dalam masjid lah sebab orang tak ramai. Namun demikian, keikhlasan dalam hati kena ada. Letakkan kerana Allah. Mudah-mudahan jadi benda ni yang akan mencuci adat tu tadi dan membawa nilai-nilai tadi kepada keikhlasannya kepada Allah SWT. Yang ketiga, perlu ada perubahan pada tindak tanduk, sahsiah, akhlak. Sebab kalau ibadah-ibadah tetapi perangai lagi teruk, maknanya ada masalah dengan kesempurnaan ibadah kita. Itu sebab pentingnya bila kita ibadah tu membawa kepada satu ejen merubah di dalam diri kita ni ke arah yang lebih baik. Itu sebab saya setuju sebut tadi, kita semai, kita tanam benih, mudah-mudahan dapat kita mati. Itu sebabnya orang tanya, kenapa bulan puasa buat maksiat lagi? Kenapa bulan puasa orang kutuk sana kutuk sini? Kenapa bulan puasa orang masih melaga-laga ke orang? Kenapa bulan puasa masih lagi berlaku benda-benda tak baik? Puncanya adalah kegagalannya membuat 3 perkara sebelum Ramadan. Pertama, bertaubat, dia tak buat. Kedua, dia berazam untuk tak mengulangi kesalahan, dia pun dia tak buat. Dan yang ketiga, dia gagal untuk yang ilmu tadi, iaitu menyelami hukum hakam, amalan-amalan yang boleh dilakukan di sepanjang Ramadan. Dan yang keempatnya, inna a'malu binniat. Apa pun dengan niat, niat tu sendiri pun dah tak ada. Tapi puasa, ikut flow. Padahal sebelum zaman PKP ni, sebelum kita berada dalam PKP ni, dulu-dulu, berapa ramai orang sibuk sangat, lah besok dah puasa ke? La ilaha illallah, tiba-tiba je puasa. Bukan kata macam Datuk Hasan sebut tadi, okey tu. Dia dengar imam doa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Dia tak dengar langsung, tiba-tiba dah puasa. Hal lagi dahsyat. Jadi makna kata dia langsung tak bersedia dan dia datang dengan hatinya tidak dicuci, dengan tahap dia tak bersedia, dengan tahap dia menyerahkan. Jadi tu sebab dia bawa diri dia mengikut apa yang ada. Itulah dia kata tadi, mengikut adat. Dia jadikan Ramadan ini sebagai satu adat, Tarawih pun satu adat, apa juga dia lakukan semua adat, berbuka puasa pun adat. Dan akhirnya itu yang Nabi sebut, apabila mereka berikut-ikut, akhirnya kita bilang puasa ni tu hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Wallahualam. Allah Akbar, cantik. Allah, cantik. Tapi dalam cantik ni, saya tengok ada sikit macam sumbang sikit. Bila Samsul berdebat ni, dia bercakap guna bahasa Kuala Lumpur ni. Saya rasa macam tak berapa kena. Tak kena. Kita selalu dengar dia tu bahasa Kuala Pilah. Jadi bila dia nak cakap Kuala Lumpur ni, it's not him, it's not him. Jadi, Masya Allah. Tak, saya nampak Prof dah cakap Minang, saya kata biar dia lah cakap Minang, saya cakap KL. Sama-sama lah kan. Anda pergi pada Profesor. Tak ada masalah, boleh. Okay. Lepas ni kita nak dengar. Kita nak dengar tu, yang biasa tu kita nak dengar. Saya nampak rasa tak macam tak habis, saya rasa macam tak habis. Rupanya yang tak habis tu. Makan durian tak rasa dengan pulut lah. Macam tu lah. Betul. Macam makan pucuk gajus, kita makan dia punya daun tu cicah. Tak ada sambal nyo, sambal kelapa tu tak ada. Alamak. Okey, kita pergi pada Profesor. Tadi Samsul menyebutkan ada 4 perkara lah yang dianggap sangat penting. Yang pertama sekali ialah tentang ilmu. Ilmu sangat penting. Yang kedua disebutkan tadi tentang ikhlas. Yang ketiga ialah tentang perubahan, ejen kepada perubahan. Yang keempat ialah tentang niat kita, tentang niat. Jadi saya rasa ini tak ada, kita tak dispute. Memang itulah bendanya. Tapi yang saya nak sebutkan tentang ilmu ni. Ini orang profesor. Samsul, ini profesor university. Jadi kalau saya tanya soalan ilmu ni, topat ke topat. Memang makanan dia lah tu. Makanan dia. Memang makan dia lah tu. Okey. Jadi apa yang nak sebut dia tentang ilmu ni? Ilmu basic
saya rasa tuan-tuan dan puan, menjelang Ramadan ni, saya nak tanya para penonton yang ribuan yang mendengar kita ni, yang mengikuti kita ni. Berapa orang yang tuan-tuan, anak-anak kita dan isteri mendengar satu Ramadan atau seminggu sebelum Ramadan, bapa, ayah atau suami mengambil satu tanggungjawab dalam setengah jam menerangkan kepada anak-anak. Lagi 5 hari kita akan menghadapi Ramadan. Ramadan ni adalah begini. Amalan Ramadan begini. Konten Ramadan begini. Ayah hendak untuk rumah ini, untuk anak ayah, untuk isteri ayah hendak bertiga perkara ini berlaku. 1, 2, 3, 4. Saudara-saudara, berapa orang? Berapa orang ada ayah-ayah, suami-suami memberikan sedikit mukadimah sebelum kita berpuasa pada hari yang pertama? Saya yakin 90% tak buat. 90% tak buat. Jadi sebab itu ilmu. Dahlah anak kita tak pergi masjid nak dapat ilmu. Dahlah anak kita tak pergi kursus untuk mendapatkan ilmu. Dahlah anak kita dalam YouTube dia tak pergi kepada program-program ini. Dahlah dalam dia punya FB dia tak pergi program-program ini. Jadi macam mana dia berpuasa dalam keadaan ilmu itu dipersoalkan. Dia sendiri tak ada ilmu. Banyak perkara yang kita boleh tunjulkan ketidakilmuan mereka menghadapi Ramadan. Sila Profesor. Okay, sebagai seorang manusia dia ada 4 perkara lah yang kita harus ambil kira. Satu, tentang kerohanian. Kerohanian kita ni penting, kerohanian kita ni spiritual. Okay. Nombor 2, akal kita. Akal penting. Nombor 3, jasad, fizikal. Dan nombor 4 is emosi. Keempat-empat ini adalah catuan utama di dalam menjadi seorang manusia yang hebat. Jika perkara yang nak diletak di dalam keempat-empat unsur ini adalah ilmu. Ilmu ini tak datang lah. Kita kena cari. Cari dengan orang yang berpengetahuan. Jangan cari orang yang tak berpengetahuan. Kita mengajar anak untuk semayang, untuk berpuasa dalam bulan Rejab. Datang bapa tak tahu kenapa harus puasa bulan Rejab. Kau puasa lah. Apa pak puasa? Ku puasa, kau puasa lah. Jangan cakap banyak. Kan tak apa. Jadi ilmu itu bapa sendiri pun tidak dapat menguasai ilmu sebab musabab itu. Zaman sekarang, zaman millennials ni, anak-anak kita akan bertanya, kenapa kita sembahyang? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita mesti sembahyang tarawih? Kenapa kita harus membaca Quran? Dia akan tanya, apa sebab? Kalau kita tidak mempunyai ilmu untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, maka mereka nanti akan mencari jawapannya sendiri mengikut acuannya sendiri. Dan ini bahaya. Maka spiritualnya itu, dia akan isi dengan caranya sendiri. Akalnya itu, dia mula membuat pemikiran, membentuk satu persoalan dan pemikiran yang berbeza dengan normal. Jasadnya tu mulalah tidak lagi melakukan apa yang sepatutnya. Maka emosinya tidak sampai. Tak ada sebab. Niatnya tidak sebab. Apa sebab aku nak buat benda ni? Kenapa aku nak buat benda ni? Kerana apa? Tidak ada penjelasan. Penjelasan oleh keluarga. Sebab itu saya rasa bapa keluarga harus memegang peranan penting dalam mentarbiahkan anak-anak. Untuk mereka faham kenapa buat ini, kenapa buat itu, kenapa buat ini. Tetapi untuk melaksanakan perkara itu dengan secara efektif, efficient, okay, he must be knowledgeable. He must find knowledge for himself. Dia kena mencari ilmu tersebut. Sebab itu budaya ilmu mesti diterapkan dalam keluarga. Budaya bertanya itu harus dalam keluarga. Jangan pula anak bertanya kita marah. Anak tanya kita, kenapa banyak tanya ni Kang? Aku piuh Kang. Jangan anak bertanya kita marah. Bila anak bertanya, kita mesti bersedia untuk menjawab persoalan tersebut. Jangan pula nanti anak kata, salah tu Pak. Ustaz Samsul tak cakap macam tu.
Baru dia tengok YouTube Ustaz Samsul. Dah. Jadi dah. Jadi bermakna ayah pun jadi malu dah, malu sakan. Sudahlah kau nak dengar Ustaz Samsul, kau buat sendirilah. Jadi dah mula detachment tu berlaku. Jadi bila detachment ni berlaku antara anak dan bapa dan ilmu dengan manusia, maka kesukaran atau keresahan, kekacauan akan berlaku dalam keluarga. Jadi ilmu ni penting untuk dicari. Di dalam PKP ni lah, COVID-19 ni, Allah menguji kita apakah yang harus kita lakukan sebagai insan dan hamba kepadanya. Apa yang kau buat selama PKP ni? Kau baca buku tak sirah Rasulullah dengan anak-anak? Kau baca tak kisah Nabi? Kau buat tak cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi dengan anak-anak? Paling tidak tengoklah movie-movie ke apa yang macam yang ada Islamic movie untuk anak-anak. Adakah kita buat? Kita tidak buat. Kita mungkin tak buat sebab sibuk bekerja. Mak sibuk membasuh, mak sibuk memasak, mak sibuk mendandan dan banyak sibuk-sibuk yang lain, maka anak-anak mencari sudut tertentu, maka sudut mereka adalah iPad. So their world will be the iPad world. Their community will be the social media community. Jadi diorang akan mencari soalan-soalan ini. Apabila mereka mencari dan berjumpa dengan sesuatu yang kena dengan pemikiran dan jiwa mereka, maka mereka akan ikut. Dan ini bahaya kerana ada fahaman-fahaman yang sesat di dalam YouTube dan bagai-bagai lagi. Bila mereka tertarik dengan sesuatu, mereka akan ikut dengan itu. Dan bila mereka ikut, mak bapak pun tak kisah, mak bapak tak tengok, mak bapak tak peduli apa pun, maka mereka akan membina dan membentuk sistem normalitis mereka sendiri. Jadi inilah menjadi kegusaran saya lah sebagai ayah juga kepada 3 orang anak. Okay? Bila anak-anak kita ini yang muda-muda ini dah mula pakai iPad, dah mula menengok iPad dan melihat sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dengan iPad, tidur dengan iPad, buka mata iPad, pergi jamban iPad, semua segalanya iPad, makan di atas meja iPad. Dia jadi susah. Kita jadi gerun. Saya ada tengok satu video di mana video ini menerangkan kenapakah iPad ni dibina. Kenapakah iPhone dibina. Kenapakah apps ini dibina. Dibuat kajian oleh social scientist. Mereka mengatakan bahawa mereka orang-orang ini iPad dibina kerana nak menghook up generasi baru kepada teknologi ini. To get them hooked to this technology. And when they hooked up the technology, the next technology will be the IA, the artificial intelligence, where you cannot anymore kekang ataupun halang perkara ini berlaku. Dan ketika itu, air mata berdarah, air mata merah pun sekalipun belum tentu dapat menyelamatkan umat tu. Jadi inilah menjadi challenge ataupun cabaran kepada kita sebagai hamba Allah untuk membina khalifah di muka bumi ni lah. Itu dia. Okey. Saya alhamdulillah ini bagus ni. Tuan-tuan minta maaf, malam ni punya perbincangan tuan-tuan dan puan, oleh kerana kita ada profesor kita ni. Jadi perbincangan ni ada ke profesorian dia sikit tuan-tuan dan puan. Ada akademikan dia sikit ni. Jadi sepanjang Ramadan sampai hari ni tuan-tuan. Cakap kampung ke boleh? Cakap kampung tak kisah, boleh cakapnya. Tak apa, tidak ada masalah. Sebab kita punya audience ni doktor, audience ni cut across daripada mereka yang ada PhD, profesor sampailah nelayan dan petani yang sedang berada di laut dan sedang berada di ladang. Tapi itulah yang saya rasa dan gusarkan. Setiap hari saya bertanya tentang persoalan-persoalan ini. Daripada kemasyarakatan, dari sudut keekonomian dan juga dari sudut kepimpinan.
lebih lagi kepimpinan negara. Itu yang penting kerana itu menjadi tunjang dan asasnya. Okey, itu yang disebutkan. Maknanya ialah sebagai orang dalam bidang akademik, orang dalam bidang bisnes, orang dalam bidang, maknanya profesor kita ni tuan-tuan dan puan, akademik bukan dia hanya kurung diri dia dalam library, tidak. Dia tuan-tuan dah keluar di lapangan tuan-tuan, lapangan ekonomi, lapangan perniagaan, lapangan perusahaan dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Di grassroots pun bersama-sama dengan kita dulu ada grup-grup kita tuan-tuan puan, alhamdulillah begitu aktif untuk membina masyarakat di peringkat grassroots. Jadi maknanya kalau dia bercakap itu tuan-tuan puan, bahasa di atas boleh, bahasa pertengahan boleh, bahasa di bawah pun boleh. Dan saya harap insya-Allah tuan-tuan puan para penonton yang di atas, yang di pertengahan, yang di bawah tidak ada masalah dengan penerangan yang diberikan. Saya nak pergi kepada Samsul. Samsul ya. Tadi Samsul menyebutkan kesempurnaan ibadat itu ada 4. Daripada ilmu sampailah di bawahnya niat ya. Dan yang nombor 3 tu ialah perubahan. Change agent ya, change agent. Maknanya kita kena menjadi change agent, bapa-bapa dan mak-mak menjadi agent yang pertama untuk melakukan perubahan itu. Masalahnya tadi profesor dah ada menyebut, ini pun akademik juga soalan ni tuan-tuan. Apa dia masalahnya? Masalahnya ialah macam mana nak menangani generation gap ataupun tuan-tuan gap perbezaan di antara anak kita dengan kita. Anak kita pula terbagi kepada 3. Mungkin ada yang anak kita 40-an, satu kumpulan grup. Mungkin ada yang 30-an, satu kumpulan. 20-an, yang belasan milenial, yang di bawah sekali di tuan-tuan puan. Jadi bagi seorang ayah yang tak terdedah, ayah tidak terlatih, ayah tidak ada exposure, ayah tidak ada tuan-tuan puan, dan mak pun begitu juga. Tuan-tuan bayangkan, akhirnya tuan-tuan, tugas keayahan, keibuan itu tak dapat dijalankan. Akhirnya anak-anak ini sendiri, macam doktor sebut pada pasal, melayari bahtera dia sendiri, mak bapak bahteranya sendiri dalam rumah yang sama. Masalahnya besar. Ambil kita punya Ramadan ni. Ramadan, mak dan ayah nak pergi masjid. Tadi dia katakan, kenapa nak pergi masjid? Kenapa nak pergi tarawih? Kenapa kena ada tadarus? Mengapa? Saya pun dididik dengan begitu, doktor. Saya pun dididik dengan begitu sebab you must be inquisitive. You must be inquisitive. Ask question. You must be inquisitive. Dan dilatih untuk inquisitive. Tanya. Sebab itu Samsul ya, kalau dapat kita terangkan kepada para penonton ni, macam mana kita nak menangani jurang generasi yang berlaku dalam rumah saya. Jurang generasi akan berlaku dalam rumah Samsul. Jurang generasi yang sedang berlaku di rumah Profesor. Dan jurang generasi yang sedang berlaku di 80%, 90% daripada rumah-rumah penonton yang sedang menonton secara ini, insya-Allah. Ya. Sila. Sebelum Datuk menyerahkan kepada Samsul, saya nak minta maaf kerana saya terpaksa beredah sebentar. Ya. Tak apa, sila. Tak ada apa, sila. Sila Profesor, tak apa, sila. Sila. Samsul, sila Samsul. Okey. Jadi tapi saya terperanjat tengok Prof tu, dia cakap lagi 9 pun punya profesor lagi lah. Handal kan. Jadi tapi tak apalah. Patut nak cakap dia tadi dia dah gerak lah, tapi tak apalah. Apa ni, bila kita melihat dalam keadaan ini, saya setuju. Saya sebenarnya apa yang Datuk cakap tu memang itulah yang saya terangkan dalam beberapa siri ceramah online ni. Datuk cakap kita berapa ramai mak ayah yang bagi tahu 5 hari lagi kita nak puasa, apa kita patut buat, apa kita patut lakukan kan. Sebab kalau nak ikutkan generation gap yang kita ada hari ni, apakah dulu tidak ada generation gap? Ada gapnya. Malahan kita meletakkan ayah kita setinggi-tinggi mulia ayah anda kita. Lepas tu ayah kita pula di kampung. Mana atuk tu pula lagi tinggi pula diletakkan di ayah kita. Tetapi itu tidak menjadikan kita berbeza dalam bab ibadah. Lihat bagaimana. Sebab bila kita terang kepada anak kita, agama Islam adalah agama yang terbaik, bukan kata agama satu-satunya agama yang menyelamatkan umat, satu-satunya agama yang sesuai pada bila-bila masa dan ketika. Dia tidak pernah ketinggalan zaman. Malahan kata-kata Nabi kita melangkau zaman. Lebih lagi pada zaman kita ni. Nak menunjukkan bahawasanya
penerangan itu sendiri penting. Balik-balik kepada ilmu, ayahanda bonda tu tadi, kalau dia buat briefing, lagi kita nak Ramadan. Jadi makna kata, kadang-kadang kita boleh cakap apa? Lama lagi kita akan Ramadan, insyaAllah dalam Ramadan nanti kita paling penting sekali fokus kita adalah ibadah. Abah tak nak lagi dah, anak-anak abah semayang corok-corok meja tu dekat bilik seseorang, tak nak lagi dah. Kita solat sama-sama, mudah-mudahan ada keberkatannya. Abah doa, anak-anak aminkan. Kalau ada, ini yang cerita tadi tu, yang apabila Prof sebut tadi, bila anak menegur ayah tak boleh terima, ini bukan zamannya. Ini bukan zamannya lagi. Anak-anak kita berapa ramai dah sekolah tahfiz. Anak-anak kita berapa ramai yang belajar pondok pun, pondok moden ni, malahan ilmu ni lebih tinggi daripada ayah dan maknya. Tidak ada masalah. Tetapi satu perkara yang kita perlu ajar adalah hikmah. Hikmah ini penting. Ini yang sebenarnya akan mendekatkan gap antara anak dengan ayah. Ayah tidak letak apa yang ayah cakap betul, kau ikut aja. Tak boleh lagi dah. Maknanya, apa kalau ayah tu tak betul, anak boleh tegur. Tetapi hikmah. Macam mana? Kalau nak share dengan ayah boleh tak? Ustaz itu dia cakap tapi tak tahulah mana satu betul. Yang ayah cakap betul, Ustaz cakap betul. Ustaz cakap apa? Ustaz cakap, oh betul lah Ustaz tu kot. Ayah lah yang salah. Mana ayah sentiasa bersedia fleksibel. Fleksibel untuk melihat bagi hukum tu mungkin betul selama adat kebiasaan kita buat. Bila berlaku pertentangan dengan agama kita utamakan. Itu sebabnya briefing tadi penting. Kita akan mengaji. Kita susun jadual. Ayah tak nak push kita buat sebab yang paling penting apa yang kita buat kerana Allah dan ayah tak nak kamu buat kerana ayah. Ayah tak nak. Jadi mana kata kita yang ada tadi kita rapatkan balik. Jadi barulah anak-anak tu rasa ya abah aku ni okey lah sporting betul abah ni. Kan? Betul-betul lah dia tanya kita macam mana nak baik, macam mana nak baca, macam mana nak ni. Lepas tu, bah betul tak cara. Akhirnya anak yang menyadari, bah betul tak cara kata B macam ni, macam ni. Lepas tengok, makna kata datang dia. Jadi ayah tu pun begitu macam ni, angkat tabir ni, angkat tabir macam mana bacaan dia. Bila baca Fatihah macam ni, bah, kalau baca ni bah, kalau kata kita baca Fatihah, tapi kita tak baca surah, boleh tak? Ini yang abah pun tak tahu ni. Mengaku terang. Abah pun tak tahu. Tak apa. Jom kita sesama call Datuk Haji Hassan Ali. Tanya pandangan abah nanti apa WhatsApp dia. Tengok macam mana. Datuk Haji Hassan Ali dah bagi tahu. Tak baca surah tak apa. Sebab sembang sunat aja. Okay. Jadi nampak anak tu melihat dia takkan pandang rendah pada ayah dia. Malah dia nampak ayah dia cuba nak bantu sama-sama. Selesaikan masalah walau generasi mana yang menghadapinya sekalipun. Itu sebabnya dalam rumah tangga kita kena ingat. Bab ibadah ke, bab keuangan yang Prof sebut, ekonomi tadi, bab sasiah, apa juga sekalipun, kita kena pandang rumah tangga kita ni macam kita menguruskan sebuah organisasi. Ada CEO-nya, ada dia punya directornya, ada dia punya pekerjanya, ada semuanya kena main peranan masing-masing. Jadi dalam mainkan peranan masing-masing, jadi tak nampak yang seorang je main peranan, maka gap dia lagi tinggi daripada orang lain. Mak kau ke dapur je. Kau tak sabar dengan cerita. Kau duduk dapur yang masak Masak, lepas tu kalau ada bahar. Tu tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Maknanya, semua diberikan peranan. Masa bincang briefing tadi, jadi kita akan solat, insyaAllah kita akan pakai ruang tamu ni sebagai, inilah masjid kita. Jadi tempat ni clearkan, jangan disepah-sepahkan. Ini tempat solat kita, tempat ibadah kita, tempat kita nak qiyamul lail. Lepas tu, mak dia tanya, boleh tak kalau bab mengaji tu janganlah sampai pukul 6 lebih sebab kalau boleh nak minta anak-anak ni tolong saya sampai kat dapur. Jadi bila perbincangan tu ada, jadi semua tidak akan ketinggalan. Tak ada asyik macam ada konsep kuku besi. Kau orang cakap dan lagi pandai pada kau. Kau apa yang kau cakap semua salah. Boleh macam tu dah. Benda takkan jadi dah. Maknanya mesti sama-sama. Dan dalam hal ini apa yang disebut dalam istilah pepatah Jawa tu disebut sebagai reciprocal process. Tu. Saling lengkap melengkapi. Tu dia. Mana yang mak dia tu kita nampak, hari kesian tengok mak kat dapur tu. Hari macam mana kita nampak, jom bincangkan anak. Jom kita tolong mak. Abah keluar beli air batu, kau orang cuba susun pinggan apa semua, dia mak tu nampak tak ada lah. Dia rasa penat sangat. Cuba ambil hati maknya. Jadi mak dia pula, tak boleh jadi ni, dia semua dah buat kerja, kena masak sedang ni. Jadi tak adalah orang kata, dalam rumah tangga ni, apabila kita menghadapi ni, masalah generation gap, iPad, iPhone, dah zaman dia. Nak buat macam mana?
Kan? Tapi namun demikian, kawalan itu penting. Kawalan itu penting. Maknanya ada masa nak buka iPad, ada masa kita solat, ada masa kita mengaji, ada masanya kita beribadah, ada masanya kita berkomunikasi sama keluarga kita. Tidak nanti seorang ke baru, seorang ke narik, seorang tak mana pergi, tak tahu. Sudah tak tahu apa nak jadi pun tak tahu keluarga tu. Itu yang jadi masalah. Mana abang ni? Rupanya abah dah 2 hari tak balik rumah pun tak perasan. Apa itu? Jadi makna itulah yang penting dalam rumah tangga ni cerita tadi. Soalan yang Datuk tanya memang betul. Ada keluarga yang dah halus. Tak tahu dah buat apa. Bukan kata anak main iPhone, iPad yang Prof sebut tadi. Dengan Abah Hamak pun sama main telefon. Jadi akhirnya apa nak jadi? Betul. Kan? Ya. Yang abah macam ni, yang Hamak saya korek shopping. Yang anak seorang main game yang sudah tak tahu apa sistem pun tak tahu. Sudah tarawih, anak pun baik muka, tarawih. Tiba-tiba lah abang nak tarawih. Apa cer? Dia katakan. Sudah. Macam mana pula? Kan? Jadi lepas tu bercerita lagi yang mak tu pula lagi tinggi ilmu dia. Mak pun paling kepala. Macam mana lah laki aku ni jadi imam. Fatihah pun tak betul. Aduh. Jadi mak dia kata, benda-benda macam ni lah sebenarnya. PKP ni besar hikmah dia sebenarnya. Tempoh PKP dia 18 Mac itu sebenarnya inilah pertama kali rakyat Malaysia secara majoritinya risau dengan ketibaan Ramadan. Sebab tiba-tiba sekejapan sahaja bulan Ramadan tahun ini begitu ramai sekali imam yang tidak ada tauliah menjadi imam. Tahun ni lah. Kan? Jadi pada ketika itulah sebenarnya nak menguji. Barulah dia tahu kenapalah daripada dulu aku tak belajar. Kenapalah dari dulu aku tak buat. Dan bila dia dah buat kan, dia tahu. Lah senang ya semain tarawih ni buat. Jangan susah senang. Kan? Dapat yang dia risau yang menjoget lepas beri salam. Itu risau tu yang dia tak nak buat tu. Tapi bila dia telefon ustaz, macam tu aja. Macam ni je. Dan pada ketika itu, bila dia, dan yang paling best dia tu, dan saya Datuk banyak dapat mesej, ramai sekali yang follower kita mengadu, memberitahu, menangis dia kata, pertama kali dalam sejarah keluarga rumah tangga dia, berjaya dalam bulan Ramadan, sembahyang sunat dan sembahyang fardu berjemaah, satu pun tertinggal. Alhamdulillah. Inilah sebenarnya hikmah yang cukup besar pada orang Malaysia. Dan begitu juga nak raya ni dah ramai yang poning. Macam mana pula ni? Hari tu tarawih satu hal. Ni raya ni nak baca khutbah kena berdiri atas sofa ke apa? Aparah kan? Tapi tak apa. Kan? Sudah betul lah tu. Bila pejabat agama, pejabat mufti beritahu nak baca khutbah boleh, tak baca khutbah boleh. Dan ada ayahanda dah mula menaip dah teks khutbah dia. Makna kata persediaan dia ini satu benda yang baik melalui khutbah tu sampaikan mesej pada ahli keluarga dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, kita nak mengakhirkannya. Saudara ya, kita ada 8 hari saja lagi. Besok hari yang ke-22, 8 hari atau 7 hari saja lagi. Maknanya tuan-tuan dan puan, ikut adat kita punya puasa ni berterusan begitu sajalah. Daripada penuh masjid, sekarang ni rasa saya tinggal suku saja. Besok dah masuk tinggal 2-3 hari, 4 hari lagi, maka tinggallah biasanya jamaah yang memang biasa ada walaupun dengan tidak adanya puasa dalam masjid ataupun surau itu. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, ini pun adat. Sebab kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujung yang terakhir 10 yang terakhir inilah ada hadis mengatakan Rasulullah beriktikaf 20 hari. Tapi ada hadis mengatakan Rasulullah menghabiskan masanya 10 hari tak balik-balik. 10 hari 10 malam beriktikaf di masjid. Beribadah. Salat. Baca Quran. Tafakur. Zikir. Inilah inti tuan-tuan. Inti kepada Ramadan. Dan saya nak bagi agaknya Profesor dalam 2 minit. Agaknya Syamsul dalam masa 2 minit. Macam mana caranya? Tinggal 7 hari lagi. How can we make full use, optimum use kepada yang 7 hari lagi ni? Supaya yang shortfall yang lepas-lepas, supaya yang tak dapat dilakukan yang lepas-lepas, kerana tidak ada ilmu dan sebagainya, kita garap dalam masa 7 hari ini.
7 hari ni fast track 7 hari ni. Kalau kita bawa kereta overdrive kita bawa kereta sekarang ni untuk menentukan kita mendapat yang maksima daripada Ramadan 1441 ini. Profesor dalam masa 2 minit, Syamsul dalam masa 2 minit. Sila. Baik, sebagai penutupnya ya, dalam masa 7 hari yang berbaki ini, kita sebagai ahli keluarga harus mengajak keluarga kita melakukan derma. Derma, bersedekah. Bersedekah dari dari sudut kewangan, bersedekah dari sudut membaca Al-Quran Fatihah kepada orang yang dah pergi, pada ibu bapa kita yang masih hidup, bersedekah. Jadi kita harus mengajak mereka bersedekah pada bulan 10 hari yang terakhir ni. Ini is going to end soon. 7 days more. If you don't make full of use of it, you kiranya terlopeh lah. The ecstasy selama 7 hari ni terlopeh. Bila terlopeh tu nak menunggu tahun hadapan belum tentu lagi. Silap-silap akhir bulan, terbalik bertukar. Jiun. Kata Samsul debat selalu kita Jiun. Silap bulan Jiun. Jadi masa 7 hari inilah yang harus digunakan sebaik-baik mungkin. Kalau boleh kita membaca Al-Quran, kita habiskan Al-Quran. Kalau tak khatam sekalipun, kita habiskan di mana boleh. Kita lakukan banyak sembahyang tahajud. Kita melakukan banyak sembahyang taubat. Kita banyak melakukan, kita buat qiyamul lail bersama keluarga. Kita ajak ahli keluarga bersama-sama dalam melakukan bersedekah. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang orang kata kalau bawa kereta tu, inilah dia punya minyak yang utama lah. Minyak yang utama yang disiram dalam masuk minyak tu, ada booster. Ini boosternya. Untuk sampai ke garisan penamat. Tapi kalau sampai garisan penamat, booster tak ada, apa tak ada, habis je Ramadan, orang raya, dia raya juga, tapi dia tak ada makna, tak ada emosi attachment kepada Ramadan itu hilang, tak ada. Keseronokan hanya ada dengan meraihkan dengan keluarga. Tetapi emosi itu, bila kita meninggalkan Ramadan itu, kita akan merasa sedih. Ya Allah, ya Tuhan, sedihnya meninggalkan Ramadan ini. Ya Allah, apakah aku akan menemui Ramadan yang akan datang? Ya Allah, panjangkan umur aku, ya Allah. Kita rasa sedih. Sekarang ni saya lagi dekat, lagi rasa sedih sangat-sangat. Kalau tak buat semua ni, aduh ya Allah, Tuhanku, macam tak guna lah kan. Saya mencakap daripada diri saya sendiri. Kalau saya tak lakukan apa yang saya patut lakukan, saya rasa diri saya ni pun tak ada pakai lah. Jadi saya punya conclusionnya adalah the 7 days you must use your booster as maximum as possible. Itulah dia. Okay. Alright. Okay, Samsul sila. Okay, simple je. Pertama, minta ampun banyak-banyak dalam tempoh yang terakhir ni. Sebab Nabi dah sebut, kecewa dan binasalah orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosa diampunkan oleh Allah. Kedua, buat kebaikan banyak-banyak. Buat kebaikan banyak, nak menerima kau, nak tolong orang kau, nak masak bagi orang kau, tak kisah. Buat baik, apa terfikir baik nak buat. Jangan tangguh-tangguh lagi dah, nak buat. Letak satu tabung dekat depan rumah tu, dekat ruang tamu. Siapa nak menyumbang masuk dalam tabung ni. Sekali anak kita masuk, dapat pahala. Kalau boleh, dapat maghrib, letak dalam tu. Dah cukup hujung bulan, pergi hantar dekat tabung yang Datuk Hassan Ali umum bantu. InsyaAllah kita boleh menyumbang juga secara berterusan. Begitu juga yang ketiga. Jangan lupa doakan kesejahteraan keluarga kita yang masih hidup dan yang telah pun pergi meninggalkan kita. Jangan lupa tinggalkan. Kalau menunggu manalah doa anak-anak keluarga dan itu dan tak ada betul. Sibuk betul nak raya, tak ada ingat dekat dan. Jadi mana kata doakan untuk mereka banyak-banyak. Dan begitu juga dalam tempoh yang terakhir ini juga bersesuaian bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini. Kita mohonlah agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan mohonlah agar dijauhkan puasa kita ini
daripada puasa adat semata-mata yang mengikut taklid secara membuta tuli yang tidak memberikan apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Hashtag ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton yang mati sekalian. Begitulah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Di hujungnya baru Samsul jadi Samsul, di hujungnya. Tadi di pangkalnya, di tengahnya Samsul bukan Samsul, tuan-tuan dan puan. Ujungnya tu. Allah. Datuk Azhar dia jadi orang kumpul. Betul tadi tu lah tu, itulah tu. Tunggu. Orang-orang yang menengok tu kata, ini Samsul ke ni? Orang tanya ni, Samsul ke ni? Pasal lain. Profesor memanglah profesor, dia punya pemikiran tu dia punya lain. Orang nak baca, tak tengok dia pun. Kita tak tengok dia, tak dia perkenalkan pun. Dia bercakap, orang kata ini profesor ni. Dia lain. Dia brand dia lain, dia lain. Jadi insya-Allah dia kalau brand ni, kalau minyak kereta ni, minyak hitam, ini fully synthetic ni. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita berjumpa lagi tuan-tuan pada masa yang akan datang. Besok tuan-tuan, besok insya-Allah besok kita ada program lagi tuan-tuan dan puan. Pagi pukul 7 kita dah ada program insya-Allah. Kemudian tu petang pukul 5 kita ada program, pukul 10 malam pun kita ada program tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jumpa lagi pada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Samsul, terima kasih kepada profesor kita, terima kasih kepada seluruh para penonton yang tuan-tuan telah memberi sokongan daripada 18 hari bulan Mac sampai hari ini 2 bulan, dekat 150 program totalnya tuan-tuan dan puan, kita masih dapat bersama-sama. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan menjadikan 7 baki hari malam ini yang terbaik tuan-tuan, yang terbaik, the best Ramadan ever, the best ever Ramadan tuan-tuan. Insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.